Maka Nabi kata, wa idza laqitahu fasallim alaih, apabila bertemu dengannya maka berilah salam. Dan yang namanya salam itu ialah doa, ya, semoga kaum selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkat. Kemudian Nabi ajar pula, ya, Nabi kata orang muda kalau jumpa orang yang lebih dewasa, orang mudalah yang sebaiknya memberi salam. Kemudian kalau yang berkenderaan jumpa yang berjalan kaki, yang berkenderaanlah sebaiknya memberi salam. Kemudian yang berjalan kaki berjumpa dengan orang yang duduk, maka yang berjalan kakilah memberi salam kepada yang duduk. Dan orang yang sedikit berjumpa dengan orang yang banyak, maka yang sedikitlah memberi salam kepada yang banyak. Demikianlah adab yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih ataupun segala puji kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam ke atas Rasulullah, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda, para sahabatnya, dan mereka yang mengikuti dan menyokong baginda. Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid ini tergolong di kalangan orang yang beriman. Sebutlah amin. Amin ya rabbal alamin. Kerana Allah memberi tanda, ya, orang beriman itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sambil nyorok-nyorok nak gambarnya, ya. Kemudian, ya, Nabi kata jika kamu lihat seseorang itu berulang alik dari rumahnya ke masjid, maka saksikanlah keimanannya. Dan Allah kata dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan berasa hina, jangan berasa sedih sekiranya kamu beriman, kedudukan kamu adalah mulia ataupun tinggi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Habis dah mukadimah, baru nak start. Terima kasih kepada Ustaz Hazimin, yang saya tengok rupanya dah bulat. Dulu kurus sikit kan, sekarang ni dah apa ni orang kata makan, cukup makan. Isterinya pandai masak, pandai jaga dia, udah bulat rupanya. Terima kasih Ustaz Hazimin, adik kepada Ustaz Ashraf ke abang? Adik kan? Adik kepada Ustaz Ashraf, yang ada ramai isterinya. Ustaz Hazimin ni tak tahulah berapa orang kan. Biasanya kalau keturunan itu dia berjangkit-jangkit, ya. Baik, seterusnya kepada pengerusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mardiyah Kati, Kuala Kangsor, ya, Perak. Seterusnya kepada pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan muslimin muslimah, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini dapat jumpa lagi dengan orang Kati, ya, yang setia kan dengan Kati. Yang setia dengan Kati, maksud setia dengan Kati itu maknanya orang Kati ni bagus kan. Dia sentiasa dalam hidupnya menimbang, nak buat sesuatu dia fikir dulu, dia timbang dulu, benda ni baik ke buruk,
Ya, benda ni Allah gemar ke tidak. Jadi dia buat satu, dia timbang dulu dengan kati. Itu bagusnya orang kati ni. Ya, tempat lain main hantam aja kan. Main buat aja. Lepas tu baru menyesal. Orang kati tak macam tu ya. Pasal di sini ada kati, itu yang lebihnya ya. Baik, alhamdulillah dapat jumpa lagi dengan orang kati selepas beberapa tahun tak sampai kemari. Ya, gamaknya orang sini pun dah getik pun. Kan? Dulu dah banyak kali datang, lepas tu yang last sekali saya ingat lagi. Ya, saya risau takut kejadian yang sama berulang malam ni. Pasal kali terakhir saya datang sini, saya sampai lambat. Saya ingat lagi lepas isyak baru saya sampai. Patut saya ceramah lepas maghrib. Masa tu bukan jauh saya daripada Ipoh. Ya, masuk aja highway tu udah jam. Dengar-dengar cerita lori terbalik dekat Terowong. Terowong no, lori terbalik. Jadi masa itu Cikgu Mio lah nelpon saya. Ustaz sampai mana dah Ustaz? Ini dekat highway lagi ni. Tak apa Ustaz, pelan-pelan ya. Nanti lepas habis maghrib ni kami wirid panjang sikit. Jadi elok dah habis maghrib dia telefon lagi. Sampai mana Ustaz? Ini sangkut lagi ni. Tak apa Ustaz, lepas habis dah wirid doa semua ni kami baca Yasin. Baca Yasin pula lepas tu. Ya, dah habis baca Yasin. Sampai mana dah Ustaz? Ini sangkut lagi ni. Tak apa Ustaz, lepas ni kami wirid pula. Lepas baca Yasin ni kami doa panjang sikit sampailah isyak. Tak sampai-sampai. Lepas tu sampai mana dah Ustaz? Belum lagi ni, sikit lagi nak keluar tol ni. Kalau gitu kami melantak dulu. Kan, sampailah 9.30 baru saya sampai. Saya dah risau tadi, takut jadi benda yang sama juga. Sebab tadi saya sangkut juga dekat Bukit Gantang. Tuan-tuan ya, ada bas jatuh terowong ya. Kira rasanya macam baru lagi. Baru sangat. Sebab saya jam tu kira macam tak jauh lah dekat. Lepas tu tengok-tengok ada bas dekat bawah tu kan. Jadi alhamdulillah dapat juga sampai dan jumpa orang kati lagi. Apa khabar, sihat? Jawab pun dah tak berapa nak siur je apa. Kan? Jadi sekali lagi nak tanya, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Jawablah alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ya, kalau sakit sebut juga alhamdulillah sakit. Sebab sihat dengan sakit ni dua-duanya datang daripada Allah. Sakit pun ada hikmahnya. Ya, bila kita sakit ni itu tanda Allah sayang. Kata Nabi, dengan kesakitan dapat menghapuskan dosa sekalipun sakit terkena duri. Terkena duri sakit mana lah sangat kan, tapi dengan sebab terkena duri itu kata Nabi menghapuskan dosa. Apatah lagi kalau sakitnya lebih sakit daripada itu. Jadi mudah-mudahan dengan kesakitan kita sabar dan redha, Allah hapuskan dosa kita. Baik, jadi pada malam ini ya, saya dipahamkan tuan-tuan ya, bukan kata malam ini je, besok pula subuh ada ceramah lagi besar. Mungkin Ustaz Syamsul debat ni tak pernah sampai lagi. Jadi rasanya subuh besok macam semain Jumaat besok. Gamaknya ya, memang jarang-jarang berlaku lah. Jadi besok sejarah lah kalau penuh masjid ni macam semain Jumaat ya, sebab besok Ustaz Syamsul debat kan. Jadi saya dah banyak kali datang, orang tak berapa nak heran sangat. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tajuknya Ustaz Hazimin kata isu semasa. Pandai-pandai je baginya tajuk isu semasa. Ya, awak ni pula bukanlah jenis orang pandai sangat mengupas tentang isu-isu semasa ni. Tapi bolehlah setakat mana yang saya boleh tuan-tuan ya. Saya ni sekarang ni banyak orang panggil Ustaz budak-budak. Lepas saya keluar rancangan budak-budak, dia malah panggil Ustaz budak-budak je. Lepas tu dah banyak sekolah je panggil saya. Sekolah tadika, sekolah rendah, masjid dah kurang dah. Sebab dia mengata ni Ustaz budak-budak katanya ya. Jadi depan saya ni bapak budak dengan mak budak, atuk budak dengan opah budak. Jadi malam ini saya ketol sikit. Siang tadi saya ceramah di sekolah Sultan Idris Shah 2 dekat dengan PPD tu dengan budak-budak. Jadi saya pun melompat-lompat lah sikit.
Malam ini depan bapak budak tak boleh nak melompat. Jadi saya pun kena anggap lah tuan-tuan ni macam budak-budak, boleh? Budak-budak umur 60, budak-budak umur 70. Kuasa punya ustaz. Tapi kan, kalau lah orang anggap kita ni macam budak-budak tuan-tuan ni, jangan terasa hati. Pasal kita ni kalau dibandingkan dengan umat Nabi terdahulu ataupun dengan Nabi-Nabi terdahulu, kita ni memang macam budak-budak lah. Kan kita dengar Nabi umat terdahulu umurnya 100 tahun, 1000 tahun, 500 tahun, 1500 tahun. Jadi kita kalau umur 60 ni macam budak lah. Dan ada riwayat mengatakan ada Nabi yang bersunat masuk jawi umur 60. Siapa di sini belum masuk jawi lagi umur 60? Jadi jangan terasa hati. Ada Nabi pun bersunat umur 60. Cuma kita jangan buat lah. Takut doktor pensan. Kan? Doktor pensan dia kata, aduh, mana gaya nak menyunat kan ni. Masa ujung-ujung tahun hari tu tuan-tuan, banyaklah program berkhatan. Dia kalau ikut sebutan Arabnya berkhitan. Tapi orang kita ni kalau nak ubah kepada berkhitan tu takut orang pelik pula. Katalah Masjid Al-Mardiah ni buat nanti cuti sekolah majlis berkhitan beramai-ramai. Nanti mereka kata udah buang terbiat apa, berkhitan. Sepatutnya berkhitan. Jadi ujung tahun lepas banyaklah majlis berkhitan ni, majlis masuk jawi ni. Saya pun dia pun panggil lah ceramah. Ceramah dekat budak-budak, katanya bagi motivasi. Sebelum dia nak bersunat ni, ustaz motivate sikit. Saya kata apa nak dimotivate kan, budak-budak tu muka pun dah rupa beruk kan. Memang dah takut kan. Saya kata saya buat lawak pun dia pun tak gelak kan. Tak apa tak, cakap aje lah, bagi semangat. Saya pun kabur budak-budak. Adik-adik bersunat ni tanda kita nak besar. Lepas korang dah bersunat nanti boleh kahwin. Nyerongin mereka. Dengar kata boleh kahwin, nyerongin mereka. Lepas tu tuan-tuan saya kata bukannya sakit, rasanya gigit semut aja. Lepas tu budak tu tanya saya, ustaz sunat hari tu sakit tak? Itulah ustaz kata rasanya gigit semut aja. Ustaz kalau sunat nak sunat lagi tak? Dah lah. Pandai dia tanya soalan tu. Kita walaupun kata sakit macam gigit semut, kalau suruh sunat sekali lagi, dah lah. Lepas tu tuan-tuan dalam 10 minit saya bagi motivasi, doktor pula bagi taklimat. Doktor kata, adik-adik, doktor tu dia India Muslim. Adik-adik, sunat tak ada sakit. Sekarang kita guna climb. Climb punya cara, teknik climb ini adik-adik punya Angry Bird comel. Dia kata sekarang ni punya teknik ni climb. Jadi nanti adik-adik punya Angry Bird comel, tarik kedut-kedut. Dulu-dulu punya kedut-kedut, sekarang punya tarik kedut. Saya habis dia bagi taklimat tu, saya cakap kat doktor lepas ni saya pun nak bersunat balik lah. Pasal yang dulu punya berkedut-kedut, nak bagi comel, licin aja. Doktor kata kita sunat sekali saja ustaz. Habis tu nak sunat lagi sekali tak boleh, repair boleh. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu belum start lagi tuan-tuan tajuk isu semasa ni saya pun dah risau dah. Baik, tadi Ustaz Azimin adalah dia bagilah saya beberapa poin apa nak cakap malam ni. Antaranya isu-isu yang tengah meletup-letup sekarang ni tuan-tuan. Nombor 1, kalau kita nak cakap tentang isu LGBT, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Kalau lesbian tu perempuan dengan perempuan, dia panggil musahakah. Perempuan dia gemuk dengan perempuan. Kalau perempuan gemuk dengan lelaki itu normal. Lepas tu dia nak kahwin, itu biasa, itu fitrah. Tapi sekarang ni tuan-tuan perempuan dah gemuk dengan perempuan, lepas tu dia nak kahwin. Apa cerita? Kemudian gay pula, laki dengan laki, jantan dengan jantan. Takat gemuk, takat suka je tak apa. Pasal Nabi kata ada lelaki yang suka dengan lelaki dapat teduhan dikala tidak ada tempat berteduh di padang mahsyar nanti. Wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, iaitu dua orang lelaki yang berjumpa kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Mereka berkasih sayang kerana Allah.
Mereka ini akan dapat tempat berteduh dikala tidak ada tempat berteduh di padang mahsyar nanti. Yang jenis lelaki yang kata berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah ni, lelaki jenis apa? Bukannya jenis yang itu, bukan jenis gay ni. Yang kata gay ni jantan sama jantan sampai ke tahap dia nak kahwin sama-sama jantan. Bak kata orang kita lah tuan-tuan ni, apa kehernya kalau dah jantan dengan jantan lawan pedang lah. Ya, apa jadi? Jadi nak melahirkan zuriat, nak melahirkan keturunan ni tak lain dan tak bukan Islam kata mesti lelaki kahwin dengan perempuan. Mana boleh perempuan kahwin dengan perempuan, lelaki kahwin dengan lelaki. Dia mesti berlainan jantina. Hari tu saya dengar ceramah Ustaz Siddiq Noor, Tok Guru Siddiq Noor, dia kata apa dia? Saya bela kambing dah 10 tahun. Saya tak pernah tengok lagi kambing jantan ragih kambing jantan. Kambing jantan pun pandai, dia mencari kambing betina juga. Jadi hari ni kalau kita tengok laki dengan laki ni, maknanya dah teruk daripada kambing lagi. Maknanya manusia hari ni betul lah seperti mana Allah kata, ada mata tak tengok, kemudian ada telinga, lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar, ada hati macam tak ada perasaan. Mereka itu seperti mana binatang, bal hum adall, bahkan lebih teruk, lebih sesat lagi daripada binatang. Jadi harap-harapnya tuan-tuan ni tak adalah orang kati ni yang jenis itu. Saya kalau ceramah dekat budak-budak, saya tanya, adik-adik yang lelaki angkat tangan. Saya nak, ustaz nak pastikan yang mana satu lelaki, yang mana satu perempuan. Lelaki angkat tangan. Okey, lelaki tanda dia kalau angkat tangan mesti lurus, kereh, terpacak. Saya pun kata adik-adik semua angkat tangan, lurus, kereh, terpacak. Siapa ada terbengkok sikit, itu maknanya tak berapa nak jantan tu, tak berapa sejati. Lepas tu saya kata yang perempuan pula angkat tangan macam ustaz. Perempuan angkat tangan kena ada lembut. Jadi nak pilih, nak tengok sekarang ni tuan-tuan, mana satu lelaki, mana satu perempuan. Siapa dekat sini yang pondan, angkat tangan. Tak ada lah yang angkat tangan. Jadi harapnya tak adalah anak-anak di tempat kita ni yang jadi ropi tu tuan-tuan. Baik, sebab rupa-rupanya kalau kita tengok kepada sejarah, yang kata geng LGBT ni, tak habis terjemah tadi. L, lesbian, G, gay, B, bisexual ni dua-dua boleh. Laki boleh, perempuan pun boleh. Dua-dua disapu ni. Kemudian transgender ni habis nak dikerat ni. Dah elok-elok ada Angry Bird nak dipotong ni. Dia nak tukar karipap. Dia tak nak Angry Bird. Sudah. Yang ada itu nak tukar pula. Maknanya dia nak tukar. Punyalah teruknya hari ni tuan-tuan. Baik. Kita tengok kepada sejarah, rupanya bukan zaman ini je, bukan zaman kita je, daripada zaman dulu lagi dah ada. Bahkan zaman yang paling ramai golongan LGBT ni ialah pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Zaman Nabi Lut alaihissalam tu, kebanyakan kaum dia, kebanyakan umat dia pada ketika itu semua jenis itu. Lelaki gemuk dengan lelaki, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kenapa lekoma ni lelaki mencari lelaki sedangkan perempuan kan ada? Bukan tak ada perempuan, perempuan ada, comel-comel, lawa-lawa perempuan, tapi dia tak nak. Dia menengok yang jantan juga. Sebab itu saya kalau ceramah di sekolah, saya suka cerita ceramah di sekolah. Saya kata adik-adik yang lelaki yang duduk asrama, kena tutup aurat elok-elok. Aurat lelaki ni sama-sama lelaki, daripada pusat sampai lutut. Sama juga ke ustaz macam di luar? Sama-sama jantan, aurat dia daripada pusat sampai ke lutut juga. Sama-sama jantan, sama-sama lelaki. Alah, kami sama-sama lelaki, takkan tak boleh tunjuk peha kot. Takkan tak boleh pakai seluar pendek. Kenapa Islam kata aurat lelaki pun daripada pusat ke lutut sama-sama lelaki, tak boleh nengok peha juga. Innal fakhza aurah, sesungguhnya peha bagi lelaki itu pun aurat. Kerana kalau daripada anggota tubuh lelaki, daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita tengok bahagian tubuh mana
ya, yang kita tengok dia akan macam perempuan sikit, yang ada lembut-lembut, yang ada cerah-cerah sikit bahagian peha. Ya, kalau nengok bahagian betih dengan bulu kaki bercakak dah macam King Kong, kan, kita nengok pun geli kan. Tapi bila selok tanpa lelaki ni, dia kulit cerah. Pasal di situ biasanya bertutup, ya, bertutup, lepas tu tak ada berbulu dekat situ, lembut-lembut, kenyek-kenyek pula. Ya, jadi takut sama-sama jantan tengok pun dia geram. Maka sebab itu lelaki dengan lelaki pun kena jaga aurat. Itu kalau nengok peha lelaki tak boleh, apatah lagi nengok peha perempuan lagi tak boleh. Dia kata, ustaz, bukannya tengok, tertengok. Ya, peha amoy tertengok, kan. Mula-mula tertengok, lepas tu terlama terbeliak. Ya, mula-mula tertengok, terlama terbeliak, lepas tu terkantui pula. Ya, jadi kalau tertengok tu tak apa. Ya, ini saja tengok yang masalah. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, masa zaman Nabi Lut alaihissalam, ya, umat Nabi Lut perangai dia macam tu, suka sama-sama lelaki, sehingga kan bukan kata umat Nabi Lut, isteri Nabi Lut sendiri pun jadi dia punya mak ayamnya. Selalu kita kata kalau mak ayam ni tuan-tuan, ya, dia jadi orang kata apa dia, tukang kera untuk pelacur perempuan. Tapi yang ini jantan, isteri Nabi Lut. Jadi Allah nak hantar bala, ya, nak hantarkan musibah kepada kaum Nabi Lut ni. Datang malaikat, 2 orang malaikat menyerupai lelaki. Jadi yang namanya malaikat ni tuan-tuan, ya, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, kalau dia datang nak jumpa Nabi, dia akan menyerupai lelaki. Selalu kita dengar malaikat Jibril datang jumpa Nabi Muhammad, ya, kemudian dia berubah, bertukar, merupa jadi lelaki. Kemudian cara nak mengenal dia macam mana? Malaikat ni kalau dia bertukar jadi lelaki, dia lelaki yang handsome. Kalau dia punya rambut dia, kalau tengok dia punya rambut dia hitam, tersangat hitam. Itu disebut dalam hadis. Ya, kemudian pakaiannya putih, tersangatlah putih. Kalau dia pakai jubah tu putih sangat. Ya, kalau kita tengoklah ada jemaah dalam masjid Mardiah ni, Masjid Kati ni, kita tengok lain macam putih, kenapa dia pakai beris ke? Pasal kita tengok iklan dalam TV tu, kalau beris yang, kalau dia pakai beris, tengah dia main lecah-lecah tu pakai baju sekolah tu kan, elok lalu beris, fiu, putih tengah-tengah. Maknanya gamak dia pakai beris gamaknya. Tapi kalau pakai beris pun tuan-tuan, tengah-tengah je putih, atas dengan bawah hitam. Ya, jadi kena pakai jenama yang lain. Ya, kemudian hitam tersangat hitam, pakaian putih tersangat putih. Lepas tu kalau dia berjalan, la yura alaihi atharus safar. Kata Nabi, tidak ada kesan perjalanan, maknanya kesan tapak kaki tak ada. Kalau tuan-tuan tengok ada orang berjalan dalam masjid ni tak ada kesan tapak kaki, dia berjalan atas kapet, tak ada berenggut, ya, ataupun tak ada apa ni, tak ada kesan tapak kaki. Entah-entah. Tadi tuan-tuan tengok saya berjalan, dia ada kesan tapak kaki tak? Entah-entah saya ni bukan orang. Entah-entah, ya. Habis ustaz apa ustaz, ya. Jadi tuan-tuan, ya, itu antara lah yang disebut oleh hadis Nabi. Kemudian bila dia datang jumpa Nabi, orang lain pun pelik. Sahabat-sahabat Nabi pelik. Bukan main mesra lagi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Dia temukan lutut dia dengan lutut Nabi, dan dia letakkan tapak tangan dia atas peha Nabi. Tak biasa tengok, tapi kan macam kenal lama aje. Bukan main mesra lagi. Jealous pula kita tengoknya, kan, jealous pula aku menengoknya. Lepas tu bila dah balik, barulah Nabi pun tanya, kau kenal tak siapa yang datang tadi? Entah, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Nabi kata, huwa Jibril, itulah malaikat Jibril yang datang tadi, itulah malaikat Jibril. Kalau kita legamak tuan-tuan, ya, apa tak kabur? Kalau kabur tadi bolehlah selfie, kan? Ini dah balik baru kabur. Jadi tuan-tuan, ya, malaikat Jibril dengan malaikat apa ke seorang lagi, saya lupa, Mikail ke Israfil, yang datang jumpa Nabi Lut alaihissalam. Dia merupa lelaki. Lepas itu isteri Nabi Lut boleh telefon pula. Ini istilah dia, telefon ni tak tahulah dia nak guna apa benda alat komunikasi zaman itulah, ya. Saya
saya gunakan istilah telefon ni, pergi kabur lah. Dia kabur dekat ni, dekat rumah ni, dekat rumah teman sekarang ni ada 2 orang jantan handsome ni. Marilah kalau nak ngusah-ngusah, ngintai-ngintai, marilah. Isteri Nabi tu buat perangai begitu, kan? Jadi tuan-tuan ni, ringkas ceritanya Allah terbalikkan bumi tersebut. Jadi sebab itu kita dekat Malaysia ni, ada orang kata lantak lah tak, biar jangan dia ngaco kita sudah. Ada jenis orang cakap begitu. Dia kata jangan dia ngaco kita sudah. Kita buat hair kita, dia buat hair dia. Lantak dia nak belarak ke, dia nak mogok ke apa ke, lantak dia. Tak boleh. Sebab namanya benda yang mungkar, benda yang maksiat ni kita kena cegah. Tak boleh dibiarkan. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, kalau benda yang mungkar kita biarkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. Kata Allah dalam Al-Quran, fitnah itu kata ulama tafsir, maksud dia bencana ataupun malapetaka yang akan menimpa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang bukan hanya kena kepada orang zalim, orang jahat semata-mata, dan dia boleh kena kepada semua orang, termasuklah orang semejit pun kena, orang surau pun kena, orang soleh pun kena, orang baik-baik pun kena, disebabkan kita membiarkan kemungkaran yang berlaku. Jadi kita kena cegah. Jadi macam mana cara nak menyegahnya, ustaz? Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa tengok kemungkaran maka hendaklah cegah dengan tangannya. Kata ulama, bila sebut tangan, bagi yang ada kuasa hendaklah mencegah dengan kuasanya. Siapa yang ada kuasa ni? Kan kita ni orang kampung biasa-biasa je, ustaz. Kita bukan ada kuasa, kita ni biasa-biasa je, kan? Tuan-tuan ni macam tak faham je saya cakap biasa-biasa. Kan kita ni orang kampung biasa-biasa je. Kami bukan ada jawatan apa pun, kan, pengurusi apa pun tak ada. Kemudian nak kata jawatan apa lagi, Tok Kadi pun bukan, Tok Bomoh bukan. Sini ada Tok Bomoh tak? Orang Kati tak ada Tok Bomoh. Tok Mudim bukan, Tok apa pun tak ada. Tok Ketua pun tidak, apa pun dia, jawatan apa pun tak ada. Apatah lagi wakil rakyat, apatah lagi menteri besar, apatah lagi Perdana Menteri. Kami ni apa jawatan pun tak ada. Jadi yang ada jawatan ni tadi kena cegah dengan jawatannya, kena kuasakan undang-undang, kena tegeh, kan? Kita orang biasa-biasa, orang kampung ni nak buat apa? Okey, bagi orang yang tak ada jawatan, yang tak mampu guna tangan, fa illam yastati' fabilisani, kalau tak mampu gunalah mulut, gunalah lidah, iaitu dengan cara nasihat. Nasihat aja, marah tak boleh. Marah pun boleh juga, kan? Ada orang dia gemuk marah, asyik nak marah aja kerjanya. Marah ni biar bertempat, tuan-tuan ya. Ada masa-masa ni kita marah, tapi jangan sepanjang masa marah aja. Saya teringat waktu saya pergi kursus motivasi kekeluargaan, kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, boleh marah, jangan marah-marah. Rupanya ada beza. Boleh marah, jangan marah-marah. Siapa dekat sini gemuk nak marah je kerjanya? Bila isterinya datang pejabat agama mengadu, ustaz, suami saya tu tak asyik nak marah je kerjanya. Yalah, kalau puan salah marah, idaklah. Pagi marah, petang marah, tengah hari marah, malam marah. Orang cakap marah, asyik nak marah je, ustaz. Kan, awak masak sedap ni marahnya, masak tak sedap ni marahnya, kan? Kejut dia bangun pun marahnya. Atau mana idaknya, tak awak kejut banyak kali, bang, bangun bang, subuh. Saya kejut bunyi lembu. Abang cepat nak habis subuh, bunyi kambing pula, ustaz. Lama-lama awak kerja-kerja marah, tak tahu. Marah, ustaz. Kejap naik angin, kejap dia naik minyak, kejap dia naik hantu, kejap sekarang dia naik minyak, kejap minyak naik, katanya. Saya nak marah je. Jadi tuan-tuan ya, kita ni dalam hidup kita ni bukan tak boleh marah. Marah biar kena pada tempatnya, jangan asyik nak marah je. Sebab Nabi kata orang yang paling kuat ialah orang yang boleh kawal marah. Dan pernah ada seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi, dia kata, tolong bagi nasihat sikit dekat saya. Saya ni kalau Rasulullah tengoklah ada apa-apa yang tak kena, tolong bagi nasihat. Tuan-tuan ada tak datang jumpa imam? Mam, ada tak apa-apa imam nak tegur saya? Puah, haram. Tak ada siapa yang nak minta nasihat daripada imam, melainkan kalau imam nasihat, marahnya imam. Kati lah, cakap kat imam macam tu.
nasihat orang pula, kubur masing-masing. Oh, imam kata bukan apa, teman nasihatkan Mika ni sebab teman takut besok kubur Mika sebelah kubur teman. Lantas kata kubur saya sebelah kubur tu imam. Tidaklah, kalau kubur Mika sebelah kubur teman, nanti takut teman tak boleh tidur. Ya, Mika kena smackdown. Teman tak boleh nak tidur katanya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, boleh guna cara marah ya, biar yang kena pada tempatnya, tapi jangan selalu nak marah. Banyakkan guna kaedah nasihat. Sebab itu kan bukan kata nak nasihat pada golongan LGBT ni saja ya, bukan golongan orang yang buat maksiat saja tuan-tuan ya. Saya suka buat contoh dalam rumah tangga kan. Kalau isteri pun ya, nasihatkan pada suami, nasihat sampai bila nak nasihat ustaz ya? Sampai bila-bila lah. Jangan cemuih, jangan rasa jemu. Hendak memberi nasihat ni watawasau bil haq watawasau bis sabr, berpesan-pesan, beri nasihat dengan kebenaran, berpesan-pesan, berilah nasihat dengan kesabaran. Kena sabar kan. Kalau tak sabar, itu yang kita tengok ya, isteri kita kecil besar, rasa nak aku belasah je kan. Jadi jangan putus asa memberi nasihat kepada anak, memberi nasihat kepada isteri, memberi nasihat kepada suami, kerana yang namanya nasihat itu kena ada kesabaran. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kenapa baginda berjaya dalam dakwahnya? Kerana baginda dalam setiap dakwahnya baginda sertai dengan kesabaran. Kalau baginda tak sabar, maka sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian ya, penduduk Taif yang pada asalnya membaling batu kepada Nabi, menghalau, menghina Nabi, tetapi akhirnya penduduk Taif lah juga ya, yang menjadi orang yang paling kuat mempertahankan Nabi, orang yang paling kuat memperjuangkan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena banyak sabar. Saya teringat tajuk sabar ni pagi tadi ya, dekat tanyalah ustaz. Pagi tadi ke semalam? Sebab Ustaz Syukri tu dia kata kena sabar dalam menasihati anak-anak. Tajuk ni nasihat mendidik anak. Ya, kalau kita tengok anak kita berjin, ya, nampak macam berjin kan, tapi sebenarnya dia tak ada jin dalam badan dia tu, nampak perangai dia tu berjin. Ya, punyalah nakal. Entah tuan-tuan ni dah besar, nanti kita bukan tahu dia punya masa depan dia, kita bukan tahu dia dah besar besok jadi apa mana kan, disebabkan kita tak pernah jemu. Apa tu? Ni sorat mengalihkan kenderaan. Minta alihkan kenderaan penceramah. Kenderaan penceramah pun kena ubah je. Baik, jadi tuan-tuan ni itu acah je. Baik, jadi ini pengumumannya untuk melancarkan kutipan tabung Masjid Jami' Al-Mardiyah Kati. Jadi itulah ya. Jadi kita nak bagi peluang kepada masjid untuk mengedor-ngedorkan ataupun menjalankan tabung. Sementara orang tengah ramai ni, eloklah kita ambil kesempatan. Mana ke tabungnya pun. Yang hantar soratnya yang bawa tabung juga. Ya, pastikan yang membawa tabung tu yang pakai baju Melayu dengan pakai beg sandang tu. Kalau orang lain yang mengutipnya jangan bagi. Okey. Kat mana ke cakap tadi dah? Lupa pula dah. Menasihat anak, kena banyakkan sabar tuan-tuan ni. Entah ke dah besar besok, rupa-rupanya dia jadi ustaz ya. Kadang-kadang ustaz yang ada sekarang ni kan, dulu masa kecil nakal kan. Contohnya ada nama kawan saya tu Ustaz Hazimin ya, Ustaz Ashraf, nakal tu masa kecil-kecil. Alhamdulillah dah besar jadi ustaz. Nampak pula ngambil gambar Okey, baik. Habis ke dah tajuk LGBT? Panjang pula tajuk. Okeylah. Kira dah habis lah poin yang pertama tu. Jadi tuan-tuan ni, tak habis lagi hadis tadi. Fabilisani, dengan memberi nasihat ataupun dengan lisan. Kemudian kalau tak mampu juga, ustaz saya ni jenis tak berani ustaz. Ya? Ada orang macam tu tuan-tuan ya. Macam saya pun kira kategori yang mana gamaknya. Kadang-kadang kita boleh tahulah kan diri kita ni. Kita ni mampu tak tegur guna tangan dengan kuasa
Tak mampu rasanya. Nak bercakap pun tak mampu, tak terkeluar. Keluar rasanya nak bagi nasihat. Keluar rasanya nak bercakap. Fabi qalbi, sekurang-kurangnya kita tak gemar, tak suka, benci kepada kemaksiatan dan kemungkaran itu dengan hanya membenci di dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, maka itulah selemah-lemah iman. Maknanya bukanlah kita kata tak apalah, biarlah saya ni bencilah hati pun jadilah, kan? Janji saya benci, janji saya cegah. Sekurang-kurangnya kita nak kenalah upgrade juga iman kita tu, sebab Nabi kata itu selemah-lemah iman. Sampai bila kita nak biarkan tahap iman kita yang lemah, biarkan iman kita tu ada pertambahan ataupun pertingkatan dari segi tahap dia punya, dia punya apa kita panggil, dia punya iman tu biar bertambah, kan? Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jadi tajuk ataupun poin yang pertama tu LGBT, kita sama-samalah cegah tuan-tuan ya, jangan kita biarkan golongan ini bermaharajalela, kan? Malah ada pandangan-pandangan yang mengatakan tuan-tuan ya, kalau adalah golongan-golongan ni dia buat produk, ini salah satu cara lah, kan? Kita boykot produk dia, kita jangan beli. Ini dah dia tergedi-gedi, terginja-kinja, kan? Dia pun nampak banyak pula keluar television lah, lepas tu dengan dekat Facebook dengan IG ni apa semua, kan? Kita pula pergi beli juga produk dia, kita support dia. Makin lama makin besar lah dia. Baik, isu yang kedua pula, isu semasa yang kedua, iaitulah berkaitan dengan isu bencana alam. Isu bencana alam. Sebelum di Malaysia kena, yang terbaru sekali di Pasir Gudang, dekat Johor, sebelum tu lagi di negara seberang ataupun di Indonesia, yang kena dengan tsunami-nya, dengan gempa bumi dan seumpamanya. Dekat Malaysia ni pun banyak juga bencana-bencana yang menimpa kita. Jadi tuan-tuan ni, bila namanya bencana ataupun kita sebut juga malapetaka, dan apa sajalah istilah-istilah yang kita gunakan, sebenarnya bila mana terjadi sahaja sesuatu yang berbentuk bencana seperti itu, Allah sebut dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadilah, telah zahirlah, zaharal fasad, kerosakan, kemusnahan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Puncanya apa sebab dia? Apa puncanya? Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas, kata Allah, dengan sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Rupanya Allah kata puncanya kita lah, kita sendiri yang menjadi penyebab kepada kemusnahan dan juga malapetaka yang menimpa kita. Liudhiqahum ba'dallazi amilu, supaya Allah merasakan, ataupun dalam bahasa terjemah kita yang kasar sikit, supaya padan muka. Liudhiqahum, supaya merasakan ataupun supaya padan muka. Liudhiqahum ba'dallazi amilu, disebabkan apa yang kamu lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan itu kamu kembali, mudah-mudahan dengan itu kamu insaf, mudah-mudahan dengan itu kamu bertaubat. Jadi tuan-tuan ya, likulli syai'in sababa, kata Nabi, bagi setiap sesuatu tu mesti ada sebabnya. Dan kita tengok apa saja yang menimpa tu daripada dua perspektif. Selalu orang, kalau orang bahasa-bahasa yang standard ni, dia kata perspektif, dari dua pandangan. Daripada dua perspektif ni, maknanya daripada dua pandang, daripada dua sudut pandangan. Yang pertama perspektif positif, daripada sudut pandangan yang positif, yang baik. Kemudian yang kedua daripada sudut perspektif negatif, daripada sudut pandang yang negatif. Yang positifnya apa dia? Kata ulama tuan-tuan ya, bila berlaku sahaja bencana ataupun malapetaka ni, antara hikmah dia ataupun kebaikan dia ialah, Allah nak menyucikan tempat itu. Macamlah bila dah berlakunya tsunami di Aceh. Hari tu saya pergilah ke Aceh tu, tapi saya pergi tahun 2000 berapa ke pergi, 2014. Dia jadi 2004 kan. Maknanya dah lama lepas itulah baru saya sampai. Tuan-tuan dah sampai awal dah. Sampai dekat Aceh tu kan, dia pun mendarat dekat lapangan terbang tu kan. Lepas tu sampai tu dia pun tulis dekat situ, selamat datang ke bandara.
Saya kata apa nama bandara apa ni? Rupanya bandar udara, singkatan Bandara Sultan apa tau. Lepas tu kami pun naiklah atas beh. Ya, lepas tu pemandu pelancong tu pun cakap, Assalamualaikum, selamat datang ibu-ibu, bapa-bapa ke Aceh. Kita dekat sini sebut Aceh kan. Rupanya Aceh. Dia punya slang dia Aceh. Ya, selamat datang ibu-ibu, bapa-bapa ke Aceh. Kita pun nak naik beh tu kan. Dia kata ibu-ibu, bapa-bapa, ya, kita akan bawa ibu-ibu, bapa-bapa melawat Aceh. Jadi tempat destinasi yang pertama ibu-ibu, bapa-bapa akan melawat ialah kita akan bawa ibu-ibu, bapa-bapa ke kuburan masal. Dia kata apa dia? Tempat yang pertama kita nak pergi ialah kubur. Pulau. Selama hari ni kita pergilah melancong ke mana-mana tuan-tuan, dia tak pernah pun pergi kubur. Tapi siapa pergi Aceh, tempat pertama dia pergi mesti pergi kubur dulu. Namanya perkuburan masal. Di situlah tempat disemadikan, ya, mangsa-mangsa tsunami. Ada satu perkuburan tu 30,000. Dia kata nak buat kubur apa mana? Nak buat sesuatu kan, orangnya berlonggok beratus ribu orang. Jadi itu je lah caranya, dikuburkan di satu kawasan perkuburan. Ya, dimasukkan ramai-ramai tu dalam satu lubang, ya, perkuburan masal. Kita pula bila pergi kubur kan, pasal kita faham dalam kepala kita melancong, kita nangkap gambar je lah. Patutnya bila pergi kubur tu kan, apa patut kita buat bila pergi kubur? Bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal qubur, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Tuan-tuan kalau pergi kubur dekat Kati ni ada bagi salam tak? Ada yang kata, Ustaz takkan nak bagi salam kot, nanti dia menjawab kan. Waalaikumsalam katanya. Jawapannya tuan-tuan ni, memang demo bagi salam, tapi jangan risau, kita tak dengar. Ya, kalau dengar tu imam bercabut lari. Kan, tu imam bukan berani sangat. Kan, tu imam tu harap je imam. Baca talqin kau main berani lagi. Kata Ustaz Ismail kamu, wahai Sipolan bin Sipolan. Dia baca talqin. Ya, talqin tu pula dah ada dalam buku dia punya skripnya. Baca je lah. Wahai Polan bin Polan, sekiranya datang dua malaikat kepada kamu, janganlah takut dan gentar, kerana dia adalah makhluk Allah seperti kamu. Berani lah imam cakap. Dia baca skrip, dia duduk di atas, kalau dia di bawah dia pun takut juga. Kan? Sekiranya ditanya kepadamu beberapa soalan, maka jawablah dengan tenang. Pandai ngajar. Ya, sekiranya ditanya man rabbuka, jawablah Allahu rabbi. Sekiranya ditanya man nabiyuka, jawablah Muhammad nabi. Dia ajar pula. Soal jawab. Kalau imam di bawah dia pun belum tentu boleh jawab. Tapi imam sini dah lah. Imam sini okey, ini imam dekat tempat lain. Ni contoh je lah tuan-tuan ya. Baik, jadi bila sampai dekat kubur kita kena bagi salam. Lepas tu ada ucapan, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Koma dah pergi, teman, insya-Allah tak lama lagi jumpalah kita. Itu dia punya terjemahan ucapan kita kepada penghuni kubur. Kan, antumus sabiqun, koma dah mati dulu, koma dah pergi dulu. Wa nahnu insya-Allah, dan kami insya-Allah tak lama lagi lahiqun, jumpalah kita. Saya pun mati juga, nanti bila mati jumpalah kita. Itu dia ucapan kepada orang yang meninggal. Baik, jadi tuan-tuan ya, sampai dekat Aceh ni tadi, patah balik cerita Aceh ni. Lepas tu barulah dia kata, okey ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita akan bawa ibu-ibu, bapa-bapa sekalian ke masjid, di mana ketika berlakunya tsunami, ya, masjid ini tidak roboh, tidak runtuh, tidak jadi apa-apa kepada masjid ini, kerana ketika tsunami yang deras melanda Aceh, ketika sampai di kawasan masjid, air menjadi tenang, airnya tidak melanggar, ya, tidak meruntuhkan masjid. Semua bangunan-bangunan lain runtuh, hancur, tapi masjid tidak. Namanya ialah Masjid Raya Baitur Rahman. Kita ada tengok kan dalam gambar dia buat frame. Semua tempat hancur, tapi masjid tu elok je. Namanya Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi ada seorang daripada kami ni tanya, bapa nak tanya, kenapa namanya Masjid Raya Baitur Rahman? Kenapa ada raya? Kalau di Malaysia tak ada tu raya-raya, semua Masjid Ar-Rahman, kan, Masjid Al-Mardiyah, tak ada masjid raya. Jadi pemandu pelancong pun cakap, ya ibu-ibu, bapa-bapa sekalian,
Biasanya kalau apa yang besar itu kan ditambah dengan raya. Ya, kalau jalannya besar, jalan raya. Kalau jalannya besar, panjang, lebuh raya. Kalau pasarnya besar, pasar raya. Kalau hantunya besar, hantu raya. Jadi ini masjidnya besar, masjid raya. Oh, macam itu, ya. Jadi tuan-tuan, ya, orang Endon betul. Dia guna bahasa tu betul. Masjid raya tu maknanya masjid besar. Kan? Kita kalau pasar besar, pasar raya. Kan? Jalan raya. Tapi bila tang masjid besar, kita tak guna masjid raya. Mereka guna. Baik. Kat mana cerita tadi? Jadi apa hikmahnya yang terjadi kepada Aceh, ya, bila mana dilanda oleh tsunami, ya, mereka sendiri, ya, mengatakan syukur alhamdulillah. Setelah Aceh dilanda dengan tsunami, ya, dia punya hikmahnya Allah nak menyucikan, Allah nak membersihkan Aceh. Sama ada membersihkan, ya, negeri itu daripada orang-orang yang banyak melakukan maksiat-maksiat, yang banyak melakukan dosa, nak menyucikan sampah sarap pun semua sekali lah. Jadi nak menyucikan Aceh. Dan apa yang berlaku kepada Aceh pada hari ini? Aceh pada hari ini, tuan-tuan, kalau kita pergi, ya, tak jumpa orang yang mendedahkan aurat. Perempuan-perempuannya semua menutup aurat. Ya, kalau ada yang berdua-duaan naik motor sekali, memang kena kejar lah. Kan? Kejar lah dia mah. Memang akan dirotan. Kena rotan. Tak boleh berdua-duaan, tak boleh buka aurat, tak boleh. Maknanya di sana dilaksanakan, ya, undang-undang Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Alhamdulillah, indahnya, ya, kalau siapa pergi Aceh, seronoknya, rasa selamatnya duduk di sana, ya. Baik, itu antara hikmahnya bila berlaku sesuatu bencana. Kemudian apa lagi? Ya, bila apa ke tadi? Musibah berlaku kepada kita ni, tuan-tuan, ya. Selain daripada Allah nak melihat ini sebagai satu ujian kepada kita, nak tengok kesabaran kita, ya, menerima hakikat setiap manusia tidak cukup hanya mengaku beriman sedangkan dia belum diuji, ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka cukup sekadar kamu mengaku beriman sedangkan kamu belum diuji? Dan orang-orang beriman akan diuji dengan kelaparan, dengan ketakutan dan macam-macam lagi. Yang namanya kita orang beriman ni, ya, tak pernah ada satu masa yang kita akan boleh duduk dengan senang lenang, ya. Kita akan diuji sebab Allah nak tengok sejauh mana tahap keimanan kamu. Betulkah kamu mengaku beriman kepada aku? Kalau kamu belum diuji, belum lagi, ya, tercabar, ataupun belum lagi boleh dikatakan kamu sebagai orang yang beriman. Hari tu dengar ceramah Ustaz Kazim, ya. Dia pandai kupeh, ya. Kalau dia kata bab ujian takut pun, ada macam-macam jenis ketakutan. Ya. Kalau kita sebagai ibu bapa takut, kan, takut anak kita sakit, takut anak kita terjebak dengan gejala sosial, kan. Isteri takut suami kahwin lagi katanya. Kan, dia sentiasa ada perasaan takut. Takut suami kahwin lagi. Ada seorang kak tu, dia jumpa ustaz. Dia kata, "Ustaz, saya nak mengadu dengan ustaz ni. Orang lelaki ni kan?" "Ya kak." "Orang lelaki ni kan?" "Ya kak." "Orang lelaki ni kan?" "Kenapa kak ulang banyak kali lelaki ni kan?" "Iyalah, kenapa kak? Orang lelaki ni kan gatal kan?" Orang pun nak cakap itu. Orang lelaki ni kan gatal kan? Otak, kenapa? Itulah, otak pun sama juga. Kalau namanya lelaki mesti gatal. Kak sebenarnya nak cakap apa kak? Suami saya ni otak gatal. Ya, orang bukan kata suami kak je, semua jantan gatal sama je, otak pun gatal. Kan? Itulah orang lelaki ni kan sama gatal. Jadi kau nak cerita apa ni? Suami saya ni otak semenjak dia kahwin lagi. Itu cerita dia. Semenjak dia kahwin lagi, saya rasa tenang ustaz. Baguslah. Itulah ustaz, semenjak dia kahwin lagi ni saya rasa tenang. Tapi bila ada saya rasa kenyang. Bila dia tak ada saya tenang. Macam mana maksud kau ni? Bila dia ada di rumah tu, macam-macam saya nak kena layan dia ustaz. Ustaz tahulah kewajipan isteri ni A to Z.
Ya, selagi mana suami ada dekat rumah kita, kita kena layan dia. Macam raja, layan apa kehendaknya, kita layan aja. Ya, dia nak makan, kita sediakan makan. Dia nak apa benda pun lah. Tapi bila dia tak ada, pergi rumah madu saya, tenang saya Ustaz. Dan saya boleh baca Quran, saya boleh semayang, macam-macam ibadat sunat lah, wajib lah, semua selesai Ustaz. Tenang Ustaz. Besok dia balik, renyang balik Ustaz. Tenang, renyang. Lepas tu apa sebenarnya yang kau nak kabur ni? Sebenarnya Ustaz, saya nak minta Ustaz tolong kaburkan dalam ceramah Ustaz, supaya semua isteri-isteri bagilah suami kahwin. Tenang kita. Kalau suami tak ada di rumah tu, kita tenang. Itu saya nak kabur kau tahu. Tak tolong cakap dalam ceramah. Macam mana ibu-ibu, setuju tak? Dia sebenarnya bila dia tak ada, kita rasa tenang, banyak ibadat kita boleh buat. Kalau dia ada, macam-macam hanya. Baik, kat mana tadi? Aduh, macam mana cerita boleh masuk pula ya? Tukar pula poin yang lain pula. Tadi dah cakap pasal musibah, kemudian dah cakap pasal apa lagi? Yang ini pula tuan-tuan ya. Yang terbaru sekali ya, bila mana kita sedang ataupun masih lagi bersedih ataupun berduka cita dengan apa yang berlaku di negara New Zealand. Ya, walaupun di New Zealand tu kita selama hari ni pun tuan-tuan ni tak berapa nak ambil tahu pun pasal New Zealand ni. Kita anggap New Zealand ni kira negara kapio je lah kot. Ya, lantak lemah lah kan. Dia tak ada termasuk pun dalam senarai-senarai negara yang kita rasa minat nak ambil tahu sangat pun. Cuma yang kita tahu negara dia antara negara yang bersih juga, tempatnya yang lawa, dengan negara Eropah yang cantik. Kemudian antara yang yang nombor satu ke yang paling sikit ke yang paling nombor berapa entah. Ya, dia punya indeks rasuah yang paling rendah. Maknanya negara tu bagus, tapi belah Eropah kita tak berapa ambil tahu sangat. Kan? Tapi bila terjadinya peristiwa berdarah baru-baru ni tuan-tuan ni, pada Jumaat minggu lepas, bila mana berapa orang ke? 45? 47? 50? Kita ambil 50 je lah, senang Yang genapnya saya tak ingat. Katalah 50 orang yang terkorban, yang terbunuh. Kemudian ada beberapa orang lagi yang cedera. Berlakunya pula di masjid pada hari Jumaat. Kan? Dia ada sudut yang positif dan sudut yang negatif kalau kita nak tengok. Antara yang positifnya apa dia? Yang mati tu dah tentulah kita kata matinya husnul khatimah, mati yang baik. Pasal dia matinya hari Jumaat, matinya pula dekat masjid, ya, sebelum nak menunaikan solat Jumaat. Dah tentu-tentulah yang mati tu dah tentu untung. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut, bagi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maknanya kalau demo tak mati dekat masjid pun, kalau tak mati kena tembak pun, demo mati juga. Sama macam kita pun mati juga. Ustaz, saya malas pergi Palestin Ustaz, takut mati, takut kena tembak nanti. Hari tu saya banyak ceramah dengan amam Palestin, dan saya pernah juga tak datang ceramah dekat sini. Buat dekat mana? Tuan-tuan katanya dah ramai, katanya lah, tak tahulah. Masa tu dekat Dewan mana? Masa tu saya dengan amam Palestin, tapi hari tu saya demam kot. Demam sampai muntah. Sampai muntah monggek pula tu. Dia ada muntah, tak ada monggek. Ini dengan muntah monggek lagi, tak boleh bangun, tak boleh datang. Kan? Selalu kalau ustaz ni tuan-tuan ni, kalau dia kaki ceramah, dia demam pun dia boleh ceramah, dapat mikrofon, hilang demamnya. Tapi hari tu tak boleh. Pasal dah muntah monggik, tertonggin pula lagi. Baik. Apa ke nak cakap tadi dah? Lupa pula dah. Apa ke cerita tadi? Kalau waktu saya ceramah amam Palestin tu, banyaklah bila saya berceramah kan, ada pula tak nak pergi Palestin Ustaz, nanti kena tembak kan? Buat apa yang cari naik? Dia kata buat apa yang cari naik? Dah elok-elok mampu orang tembak katanya. Macam lah duduk dekat kati tak boleh mati. Kadang kita duduk sesaja pun mati juga. Mati tercekik, mati lemah, mati aksiden. Saja sehat mati pada, elok sehat mati. Yang sakit, kadang yang sakit pula elok pula sehat.
Yang pergi ziarah orang sakit, dia balik yang mati. Accident, yang sakit tu elok pula sihatnya. Kan? Jadi nak cerita mati ni di mana pun boleh mati. Jadi tuan-tuan ya, dema tu dah mati dah tentulah, sebab yang hidup mesti mati. Cuma cara kematian tu mungkin pada kita tragis. Ya, baik, itu dari sudut yang positifnya kita tengok. Apa lagi tuan-tuan ya? Ada berita-berita yang kita dengar tuan-tuan ya. Saya tengok dekat internet lah pun. Nak tengok berita dekat televisen dah tak sempat dah. Ada pula yang kata semenjak peristiwa tu, bukan kata orang Islam aja simpati, orang bukan Islam daripada seluruh negara pun ramai yang mengucapkan takziah, simpati, dan katanya ramai juga yang masuk Islam disebabkan peristiwa tu. Walaupun 50 orang yang mati, yang terkorban, tapi ada 500 ataupun 5,000 orang lagi yang di luar tu kan, terbuka hatinya nak masuk Islam. Disebabkan bila dia menengok balik, dia perkaji balik, ya Allah, yang kata Islam ni kan, tak pernah tengok pula dia mengacau orang. Orang ngacau demo ada. Dan bila orang kacau kan, orang Islam mempertahankan diri, lawan, itu mungkin ada. Tapi saya saja orang Islam nak cari pasal ni memang tak ada. Jadi bila tengok balik orang Islam ni sebenarnya baik. Dan kita pun tuan-tuan ya, etika dalam perang. Kalau kita tengok etika dalam perang kan, Islam kalau berperang dengan kafir, bila perang, yang kita bunuh ialah tentera dia. Boleh tak kita bunuh budak-budak? Boleh tak kita bunuh orang perempuan yang tak terlibat dengan perang? Boleh tak kita bunuh? Tak boleh. Berdosa kalau kita bunuh. Kita bunuh hanya askar. Dan bila bunuh pula askar tu, apa kata dalam Islam? Hendaklah penggal, pancung kepala mereka bagi mati cepat. Jangan pula kita seksa. Contohlah kita tangkap seorang kan, kita ikat bangkai pokok, kita lepas kerengga kan, kita lepas ke lipan ke apa, kita buan ke apa ke, pada muka sakit, bagi gigit telur dia kan, biar getik-getik ada. Itulah rasanya kamu buat lagi orang Islam, biar kamu mati seksa. Rupanya Islam tak bagi buat hobi tu. Islam kata kalau nak bunuh musuh, hendaklah penggal, pancung kepala mereka biar mereka mati cepat. Jangan seksa mereka. Tengok tuan-tuan ya, yang kata orang bukan Islam, orang kafir ya, yang kita dengar depa bunuh kita, depa seksa kan. Ada satu apa ni yang saya pernah tengok lah, satu video tu, kawan saudara kita daripada apa tu, Rohingya tu ya, tentera-tentera Myanmar tu, dia rogol kan. Ada satu video tu saya tengok, dia interview perempuan kan. Dia kata suami saya pun tak tahu apa cerita kan, suami saya dah mati lah kot gamaknya. Dia pun cakap perak juga terjemahannya lah. Saya pun tak tahulah apa tak tahulah katanya kan. Mati gamaknya. Saya kena rogol katanya. Banyak kali kena rogol dengan askar-askar Myanmar. Punyalah kejamnya mereka tuan-tuan ni. Dah lah dibunuh suami, isterinya dirogol pula. Dirogol pula berkali-kali, beratus-ratus askar merogolnya kan. Punya jahatnya. Kalau kita dengarkan penyeksaan mereka kepada kita tu, kita rasa geram aja. Kalau dapatlah seekor dema ni, aku nak congkek-congkek biji matanya, aku nak kokok-kokok telinganya kan. Kita rasa geram aja, tapi tak boleh. Yang kata Islam ni macam tu dia ajar kita tuan-tuan ya. Jadi dengan sebab ya betapa indahnya agama kita menyebabkan ramai orang bukan Islam terbuka hatinya. Akhirnya dia terbuka hati untuk memeluk Islam. Begitulah yang berlaku. Ya, kemudian kalau dari sudut yang negatifnya pula tuan-tuan ni, kalau kita nak tengok ya, katanya yang bunuh ni apa ke namanya, saya pun tak ingat dia punya nama. Darren apa? Michael Darren apa Darren gitulah ya. Dia siap buat pula live pula, FB live, apa live streaming macam ni lah, macam ceramah ni dia bunuh orang, dia buat live, rakaman live ya. Maknanya masa dia tembak orang tu, semua orang boleh tengok kan. Masa tu siaran langsung. Dia tembak ya. Lepas tu tuan-tuan ya, bila dia dah tembak apa semua, tangkap lah. Bila dah kena tangkap tuan-tuan ya, kata Presiden New Zealand ni, setakat ni Presiden New Zealand ni dia kata itu pengganas lah. Dia kata ini satu bentuk keganasan. Tapi tanya pemimpin-pemimpin negara lain
Kan, antara yang ditanya ni Donald Trump ni lah. Kan, bapak segala penjenayah ni. Dia kata apa dia? Itu teruk tu, kira teruk jugalah. Dia pun cakap perak juga. Terjemahannya. Terjemahannya lah. Kan, saya baca teruk, kira teruk lah tu. Tapi dia tak cakap teroris. Dia tak kata pengganas. Dan ada pula pemimpin dia kata itu tertembak tu. Tertembak dia tengah bioi tu. Dia tengah kepala tengah tak betul tu. Dia cakap macam tu. Tapi kalau orang Islam yang buat, bukan kata tembak 50 orang, bukan tembak seekor. Tembak seorang pun, tembak seorang pun dia kata pengganas. Betapa tak adilnya dunia, betapa tak adilnya dunia apabila menghukum kepada orang Islam. Apabila orang kafir yang buat perbuatan tu dikatakan tak sengaja, tembakan rambang lah, tak betul lah, lepas tu teruk lah, apalah, tidak dikatakan pengganas, tapi tuan-tuan ni, apa yang berlaku mesti ada hikmahnya. Lepas itu baru kita tahu. Kan, dia punya ketua polis dia banyak orang Islam rupanya dekat New Zealand, dan rupanya komuniti Islam di sana kuat. Walaupun mereka itu minoriti, tak ramai, tapi mereka kuat, mereka bersatu. Kita pula ramai tapi tak bersatu pula. Kan? Habis kalau tak bersatu apa? Itulah parti lain lah, bukan bersatu. Aduh. Baik, dan yang last sekali tuan-tuan, jam dah pukul berapa ke ni pun? Mana 1 jam? Dah pukul 9. Elok sangat lah, dah pukul 9. Tajuk yang terakhir sekali, iaitulah penyatuan ummah. Tu isu semasa, penyatuan ummah. Bila sebut tajuk penyatuan ummah ni tuan-tuan, apa yang terfikir dalam kepala kita, mungkinlah penggabungan lah parti-parti yang tertentu lah. Kan, tuan-tuan pun sedia maklum. Jadi sebenarnya yang suka saya sebutkan di sini, bila sebut penyatuan ummah ni, orang Islam atas nama Islam, tak kiralah dia daripada bangsa apa, bukan mesti Melayu saja. Kalau adalah dikati ni India tapi dia Islam, Cina tapi dia Islam, Jawa Islam, Bugis Islam, Minang Islam, siapa sajalah bangsa yang ada, kan, atas nama Islam, apa parti pun yang dia pangkah, mohlah kita bersatu. Mohlah kita bersatu. Kan? Sebab apa tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Sebab bila kita bersatu, kita akan teguh. Bersatu teguh, bercerai kahwin lain. Pandai Pak Cik. Saya ada terdengar Pak Cik sebut bercerai kahwin lain, Ustaz. Bersatu teguh, bercerai kita roboh. Bukan kata pepatah Melayu saja, malah Allah menyebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, yakni Islam, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Sebenarnya kalaulah orang Islam, tak kira bangsa apa yang ada, dekat Perak ke dekat Malaysia ni kan, kalaulah kita bersatu, kan, satu parti aja, namanya parti Islam, kan, namanya parti Islam, satu parti aja, tak payah banyak-banyak parti. Kan kita kuat. Tapi bila mana kita tidak bersatu, maka kita tak jadi kuat, maka kita jadi lemah, kan? Disebabkan kita berpecah-pecah. Jadi mohlah kita bersatu dalam satu parti. Kita lawan dengan orang bukan Islam, tak kisahlah demo nak satu parti ke, nak banyak parti ke, tapi mereka walaupun banyak parti, tetapi mereka bersatu sebenarnya. Tentu ingat tak lagi satu peperangan, di zaman Nabi, peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni iaitulah bersatunya parti-parti, ataupun kita panggil apa dia, tentera-tentera bukan Islam ni, mereka bersatu. Jadi kesatuan mereka dinamakan Ahzab. Mereka lawan dengan tentera Islam. Dalam kita punya takbir tu lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Takbir pula rasa nak teroyak apa dia.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi saya ringkaskan tuan-tuan ya, daripada terjemahan takbir raya kita tu kan ada sebut wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allah menangkan kita kepada tentera Ahzab. Walaupun mereka tu bersatu, mereka ramai, tetapi disebabkan daripada golongan tentera Islam ni kita pun bersatu. Kita ada sabar, kita ada iman, ya, kita ada takwa. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? In yakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Sekiranya ada 20 orang di kalangan tentera Islam itu sabar, yaghlibu mi'atain, nescaya boleh mengalahkan 200 orang. Ada 20 orang tentera Islam yang sabar. Ya, kita bersatu betul-betul, kita sabar, 20 orang saja cukup boleh lawan 200 orang. Maknanya seorang boleh mengalahkan 10 orang. Betul tak? 2 kali 10, 200. Maknanya kita 2 orang boleh kalahkan 10 orang. Steady. Seorang boleh kalahkan 5 orang. Punyalah kuatnya kita bila kita bila bersatu. Sebab pertolongan Allah akan turun, ya. Wa anzalallah. Apa ayatnya cerita pertolongan Allah? Dah lupa pula dah. Ya, dalam peperangan Badar, ya, walaupun tentera Islam tak ramai, 313 orang berlawan dengan tentera musuh 1000 orang, tapi bila Allah menurunkan pertolongannya, iaitu menurunkan malaikat 3000 malaikat. Salasati alafim minal malaikati munzalin. Allah turunkan 3000 malaikat. Sebab itu tentera musuh ni tadi, dia kata berdasarkan risikan kita, jangan risau. Kita kompok menang. Memang mesti pangkah kita punya. Contohnya lah, memang mesti pangkah kita, mesti undi kita punya. Kita kompok menang. Pasal kita dah risik-risik dah. Pasal yang kebanyakan tentera Islam tu semuanya saluran satu. Orang tu tua je, kan? Mereka tu mata pun tak apa nak terang. Kadang nak menanda tu pun dah mengetor. Ada Parkinson. Banyak undi rosak. Confirm kita menang. Contohnya lah, kan? Tapi tuan-tuan, bila Allah menurunkan tenteranya malaikat 3000 malaikat, maka pada ketika itu menang tentera Islam. Pasal apa? Pasal kita bersatu, pasal kita sabar, pasal kita beriman, pasal kita bertakwa. Jadi mohlah kita bersatu. Kata Nabi apa dia? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya memakanlah oleh serigala akan kambing yang keluar daripada jemaahnya. Nabi buat perumpamaan. Siapa orang kati sini bela kambing, kan? Macam mana perangai kambing? Siapa yang jadi pengembala kambing? Macam mana sifat seorang pengembala kambing? Bila nak bela kambing kena sabar tak? Kena sabar. Pegang rotan ataupun pegang kayu. Kena kawal dia. Kalau tidak, kalau dia lepas je apa jadi? Nanti kambing pun masuk, ya, tanaman orang. Dia masuk tanaman orang, makan nyap. Marah orang dengan pengembala kambing. Apalah kambing kamu ni, makan aku punya pucuk lah, apalah, habis rosak aku. Tak guna betul kamu ni, ya, tak jaga kambing kamu. Jadi kita kena kawal. Jadi orang yang bela kambing kena kawal kambing dia. Kemudian dia kena telinga, apa panggil, tebal telinga, kan? Orang kutuk, orang kata apa, kamu ni lebih kurang macam kambing kamu juga, busuk. Kan? Tapi bagusnya kambing ni, orang kutuk apa pun dia nyerongin aja. Oi kambing, kamu ni busuk tak mandi. Pergi kutuk kambing, nyerongin je, nyap. Itulah orang kata senyum kambing, kan? Sebab perangai kambing ni dia nyerongin aja, orang kutuk pun ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak macam mana cerita kambing masuk ni? Dah terlupa dah cerita apa ke tadi. Jadi nak ceritanya Nabi kata apa dia? Hendaklah kita ni duduk dalam jamaah. Siapa yang keluar daripada jamaah macam perangai kambing.
Kan? Jadi kita duduk dalam satu jamaah, kita pun jadi kuat, ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, yang itu tak payahlah ni dalam-dalam sangat. Maknanya tuan-tuan pun mungkin dah faham lah kot, kan. Besok Syamsul debat, dia akan bagilah lagi, kan, tambahan-tambahan lagi. Saya ni bagi kulit-kulit ajalah. Saya kau ustaz budak-budak aja. Tak bolehlah cerita yang sangat-sangat, kan. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa 4 tahun lagi. Sebab hari itu 4 tahun lepas, ya. Jadi sekarang baru dia memanggil, jadi maknanya 4 tahun lagi legamaknya, ya. Jadi terima kasih banyak melalui Ustaz Hazimin. Dia cakap kat saya, Ustaz, saya ejahkan Ustaz kat masjid ni jangan lupa RM4.5 katanya. Saya kata RM4.5 tu apa? Komisen. Tak juga komisen. Tapi RM4.5 saya kata murah benar. Siapalah, saya kata 25%. Ya. Kalau dia mau bagi 1,000 malam ni Ustaz, dapatlah dalam RM25. Ya, 25% RM200.5. Tu kalau dia mau bagi 1,000 lah, nampak gaya macam 3,000 lah ni. Biasanya masjid ni banyak bagi 3,000, ya, biasanya lah. Dia tak tahu lah malam ni, ya. Baik, jadi tuan-tuan terima kasih banyak. Saya gurau ya, seloroh ya tuan-tuan, ya. Tak bagi pun tak apa, ya. Kalau apa kata Ustaz Husam, ya, pernah tak dia datang ni, dia kata kalau orang bagi ambil, kalau tak bagi saya tunggu katanya. Ingat kan, kalau tak bagi tak apa. Kalau orang bagi saya ambil, kalau tak bagi saya tunggu. Sampai orang bagi baru balik, ya. Baik, terima kasih banyak. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita jumpa lagi. Nyongeng-nyongeng juga, mengaji jangan lupa. Nyongeng-nyongeng juga, solat jangan tinggal. Nyongeng-nyongeng juga, moh kita beramai. Lepas ni ada makan tak? Ada? Ada ke tak ada? Nampak macam tak ada orang mengidam-mengidam belakang. Tak kalau tak ada makan. Tapi kalau orang sini tak ada makan, memang tak kisah. Tapi tak kalau penceramah tak ada, bawa lah pergi kedai ikan bakar ke, udang galah ke apa, kan, berjauh datang. Okey, baik tuan-tuan ni, untuk akhirnya sambil-sambil saya datang ni macam dulu lah juga saya ada bawa oleh-oleh. Tapi bukanlah peri kena bayar lah. Tapi saya bawa ni harga yang berpatutan. Tuan-tuan memang ada bawa duit malam ni. Tadi yang bubuh dalam tabung tadi ada lebih lagi. Pasal tuan-tuan biasanya derma tak bubuh habis duit, kan. Dia kalau dia ada simpan sikit. Jadi yang simpan tu tuan-tuan beli minyak wangi. Saya ada bawa minyak wangi kasturi. Minyak wangi kasturi yang telah didoakan. Dia kata ustaz ni gemuk sangat, jual yang jampi-jampi. Tapi jangan risau, walaupun yang ini jampi tapi tak mahal. Selalu kalau orang jual yang berjampi ni dia mahal. Dia kata ustaz ni ini ustaz tu kata ini jampi mahal sikit, ingat senang kena jampi. Yang ini tak payah bayar. Yang jampi tu beli minyak wangi aja. Yang jampi tu kami hadiahkan kepada orang yang beli. Harga sebotol RM5 aja. Minyak wangi kasturi tapi harga murah. Tuan-tuan, nanti dekat luar tu tengok, ada warna biru, bunga qasidah untuk rumah tangga, kasih sayang, awet muda, warna biru. Warna merah untuk anak degil, kan, malah suami degil, isteri degil. Kalau isteri degil tak bagi suami kahwin lagi pun boleh calikkan minyak wangi warna merah. Lepas itu warna kuning untuk bagi semangat, murah rezeki. Kalau warna ungu untuk orang meniaga, kita bacakan doa pendinding sihir. Kalau warna hitam untuk kurus, pakai minyak wangi boleh kurus. Lepas pakai minyak wangi tak selera makan, lama-lama jadi kurus. Kemudian minyak wangi warna hijau, siapa nak tambah jodoh, ataupun yang nak cari jodoh, ambil warna hijau. Warna hijau ni untuk berseri wajah, awet muda, kan, untuk bertemu jodoh. Dan kalau siapa dah ada jodoh, untuk menguatkan jodoh, kan. Tapi kalau nak tambah lagi pun apa salahnya, kan. Jadi ambil warna hijau. Jadi tuan-tuan ni, yang botol kecil lah RM5. Kalau nak ambil botol besar sikit, saya 10 ml RM15. Yang itu dah dikurangkan harga dia, patut 20, tapi bagi diskaun lagi RM5. Baunya punyalah sedap, kan. Tak percaya tengok. Tapi tuan-tuan nanti dah turun nanti, yang jaganya anak saya tau. Jadi anak saya ni tak adalah reti kira sangat. Jadi tuan-tuan kalau bagi duit lebih tak apa, jangan bagi korang. Lepas tu cakap je keep the chain. Budak-budak bukan reti kira.
Ya. Jadi tuan-tuan ni boleh tengok minyak wangi dekat bawah minyak wangi kasturi. Oh, ada satu lagi minyak. Oh, yang ni minyak urut tapi berjampi juga. Oh, tapi tak payah beli jampi tu kami hadiahkan dia punya doa-doa dia. Minyak urut pun ada doa juga. Jampi tu maknanya doa lah ya. Pun ada juga sebotol RM20. Oh, bau dia pun memang sedap minyak urut. Kan tuan-tuan kata dulu baru-baru kahwin bau minyak wangi, tapi bila dah lama kahwin bau minyak angin. Tapi guna minyak ni dia minyak urut tapi wangi. Dia mengembalikan balik ya kegeraman kita. Rasa geram je tengok isteri kita kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.